Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang dikasihi ashabul fadilah, tuang-tuang imam, tuang-tuang Bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dapat duduk dalam majlis ilmu, satu majlis yang dikenali sebagai satu tamang daripada tamang-tamang syurga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba sebenarnya dengar tu Imam lama dah jumpa tu Imam Hamdi saat ni. Tu kawan masa kecil tu, sama-sama nano masa kecil. Kawan masa kecil. Sama juga dengan Tok Bilal. Ni kawan-kawan budak ramai sini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada hamba untuk dibincangkan pada malam yang mulia ini adalah berkait dengan kekuatan orang beriman di dalam sembahyang berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawasanya sembahyang adalah salah satu daripada rukun Islam. Bahkan rukun Islam yang paling besar setelah daripada mengucap dua kalimah syahadah adalah sembahyang. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah. Maksudnya dibinakan Islam di atas 5 perkara. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya adalah mendirikan sembahyang. Dan kalau kita tengok, kedudukan sembahyang di dalam agama kita adalah kedudukan yang cukup tinggi. Ibadat yang paling tinggi di dalam agama kita adalah sembahyang. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, "Idza qama ahadukum ila as-salah fa innahu yunaji rabbah." Apabila seorang di kalangan kamu dia bangkit bangun untuk sembahyang, sebenarnya dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita mengetahui bagaimanakah tingginya, mulianya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberi suatu benda kepada kita yang dapat kita bermunajat dengan dia, maka bermakna benda yang menjadi penghubung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah benda yang cukup-cukup mulia. Kalau kita buat perbandingan, dah. Kita katalah kita ada satu teket, ataupun kita ada satu sijil, ataupun satu kertas, yang mana dengan kertas ni kita dapat berjumpa dengan mana-mana orang besar dalam negara. Maka kita menganggap bahawa kertas yang kita milik, kad yang kita milik saat ini adalah benda yang cukup mulia. Kita tak mengata rawa. Begitulah kedudukan sembahyang di dalam agama kita. Ia adalah sebagai penghubung di antara hamba dengan pencipta kepada hamba, Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulianya sembahyang sehingga kalau kita tengok kepada sejarah Nabi SAW, apabila seorang tu memeluk Islam, Rasul ajar benda lain. Rasul ajar lagi benda lain, yang mulia-mulia sekali Rasul ajar adalah sembahyang. Apabila seorang memeluk Islam,
Benda yang mula-mula sekali Rasul ajar kepada dia adalah sembahyang. Bab lain banyak lagi, tapi Rasul diam. Sembahyang dulu. Lepas daripada seorang memeluk Islam. Dalam hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat yang dikenali sebagai Tariq bin Ashyam radhiyallahu ta'ala anhu, kata Tariq bin Ashyam, kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salah. Dulu apabila seorang lelaki memeluk Islam, mula-mula hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia adalah sembahyang. Bukan setakat Rasulullah ajar kepada sahabat, bahkan itu adalah wasiat dan pesanan kepada Rasulullah kepada sebahagian daripada sahabat yang Rasulullah utuskan dia sebagai pendakwah. Sebagai contoh, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat yang dikenali sebagai Mu'adz bin Jabal ke negara Yaman untuk mengajar kepada penduduk Yaman dan untuk berdakwah kepada penduduk Yaman. Maka sebelum daripada Mu'adz bin Jabal pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beberapa ataupun memberi beberapa pesanan kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, sesungguhnya mu akan datang kepada perkampungan negeri yang mana penghuninya adalah menganut agama yang diturunkan daripada langit, maksudnya Ahlul Kitab. Maka mula-mula sekali mengajak dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengaku bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka itu menerima perkara tersebut, terima je dua kalimah syahadah, mu kena khabar lalu, fa'alimhum, mu kena khabar kepada mereka itu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka itu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang adalah perkara yang cukup besar di dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ucapan Rasulullah yang akhir sekali ketika Rasul nak mati adalah sembahyang. Rasul suruh jaga sembahyang. Rasulullah kalau kita tengok sejarah Rasul nak wafat ni, beberapa kali Rasul pengsang bangun je tanya sembahyang. Pengsang bangun je tanya sembahyang. Maka itu kita boleh faham begitu tingginya kedudukan sembahyang di dalam agama kita. Dan perkataan yang akhir keluar daripada mulut Rasulullah sebelum daripada Rasul wafat adalah sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengerjakan sembahyang, kita tengok daripada dua sudut. Sudut yang pertama adalah bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sembahyang. Ada sebahagian di kalangan orang Islam di tempat kita yang mana dia tidak mampu untuk mengerjakan sembahyang ataupun tidak mampu untuk menjaga sembahyang. Okey, kita tengok daripada sudut tu, maka dia kena ingat, dia mesti kena berusaha. Dia mesti kena berusaha. Di samping dia berusaha, dia kena berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi taufik kepada dia supaya dapat jaga sembahyang. Kerana sembahyang adalah benda yang cukup besar di dalam agama kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagi orang yang mampu jaga sembahyang. Sebagai contoh, orang yang duduk dalam masjid pada malam ni, orang yang mampu jaga sembahyang. Maka, oleh kerana benda besar ni, maka dia kena bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Bukan semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kepada dia nikmat dapat jaga sembahyang. Bukan semua. Hanya sebahagian daripada kalangan hamba Allah Ta'ala sahaja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada dia. Satu ketika, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya, mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Cuba cerita kepada aku Rasulullah suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga Allah dan dapat menjauhi aku daripada neraka Allah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal mari jumpa dengan Rasulullah minta satu amalan yang dapat menyelamatkan dia daripada neraka Allah
dan dapat memasukkan diri dia ke dalam syurga Allah. Baik, benda yang Rasulullah khabar kepada dia, qala laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz bin Jabal, mu tanya pada hari ni adalah suatu benda yang cukup besar. Tapi walaupun benda ni besar, wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaih. Tetapi benda ni akan mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah kepadanya. Maka Rasul cerita yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, yang keduanya mendirikan sembahyang. Benda yang kita dapat faham, ketika mana kita mampu menjaga perkara tersebut, sebenarnya ia adalah nikmat anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang wajib kita kena bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kedudukan sembahyang. Walaupun nampak 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar, 3 rakaat Maghrib, 4 rakaat Isyak, 2 rakaat Subuh. Walau nampak gitu je. Tetapi sebenarnya benda ni benda yang cukup berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Gitu kan? Hak yang apa Quran kan? Betul? Wa innaha wasta'inu bis sabri was salah, betul? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah meminta pertolongan oleh kamu melalui sabar dan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang kabirah, amat besar, berat ni. Illa 'alal khashi'in. Malaikat orang yang khusyuk. Betul? Illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnu alladhina ingat tak? Baik, ada apalah. Jadi sembahyang ni cukup besar. Malaikat bagi orang yang Allah Ta'ala bantu dia. Maka ketika mana kita mampu melakukan perkara tersebut, maka ketika ingat itu adalah anugerah dan nikmat daripada Allah yang wajib kita kena bersyukur. Jadi lepas daripada kita mampu melaksanakan sembahyang, biar kita cakap dengan hati kita sendiri, Alhamdulillah ya Allah, mu pilih pada hari ini aku di kalangan ramai-ramai hamba-Mu untuk menjalang suatu ibadat yang cukup mulia di dalam agama-Mu. Kita mengucap Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di atas nikmat tersebut. Dalam kita melaksanakan sembahyang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh sembahyang secara berseorangan, seorang diri, dan boleh kita sembahyang secara berjemaah. Pastinya sembahyang secara berjemaah adalah perkara yang amat ditekankan oleh agama. Sehingga ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya sembahyang berjemaah hukum dia adalah fardu ain kepada setiap lelaki yang mukallaf, yang tidak bermusafir, yang tidak ada sebarang keusuran. Kita sebelum daripada ni kita pernah dengar sembahyang berjemaah sunnah muakkadah ataupun fardu kifayah. Tapi sebenarnya dalam perbincangan berkenaan dengan hukum sembahyang jemaah, khususnya bagi lelaki, tidak bagi perempuan, khususnya bagi lelaki, sebenarnya ulama berbeza kepada 4 pandangan. Dan keempat-empat pandangan mempunyai sandaran yang cukup kuat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang pertama mengatakan adalah sunnah muakkadah. Maksudnya tuntutan yang amat kuat dituntut kepada setiap lelaki. Sehingga kan bagi lelaki yang tidak ada sebarang keuzuran, tapi dia tidak sembahyang berjemaah, maka dia telah melakukan perkara yang dibenci oleh agama, iaitu perkara makruh. Setiap orang lelaki, kalau dia boleh sembahyang berjemaah, tiba-tiba tak mari sembahyang berjemaah, maka dia telah melakukan perkara yang makruh, perkara yang dilarang oleh agama. Okey, itu yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan sembahyang berjemaah adalah fardu kifayah, kewajipan. Tetapi kalau dalam sebuah kampung ada dah kumpulan tertentu buat sembahyang berjemaah di tempat yang terbuka, walaupun orang lain tak sembahyang jemaah, gugur dah kewajipan daripada orang lain, dah dosa dah orang lain sebab ada dah orang buat. Okey, dua. Yang ketiga, ada pandangan yang mengatakan fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan sebenarnya sembahyang berjemaah ni bukan sunnah muakkadah, bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Menjadi kewajipan kepada setiap lelaki yang mukallaf, yang tidak ada sebarang keuzuran, yang tidak bermusafir, dia mesti kena sembahyang berjemaah. Kalau dia tidak sembahyang berjemaah, sedangkan ada tempat-tempat yang boleh dia sembahyang berjemaah, maka dia telah melakukan dosa. Dia telah berdosa. Dan hak yang lebih teruk lagi, ada pandangan
Yang ke yang ke yang ke yang keempat mengatakan bukan setakat berdosa, bahkan tidak sah sembahyang. Ada pandangan lagu tu. Tapi pandangan mazhab Imam Syafi'i di antara sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Ada pandangan ulama mengatakan fardu ain kalau dia dak buat dosa tapi sah sembahyang dia, dan ada pandangan yang keempatnya fardu ain kalau dak buat bukan setakat dosa bahkan dak sah sembahyang. Ada 4 pandangan. Dan setiap pandangan mempunyai dalil yang cukup kuat. Antara pandangan ulama yang mengatakan sembahyang berjemaah ni wajib ataupun fardu ain adalah di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu ketika siapa berita kepada Rasul ada sebahagian daripada penduduk Madinah tidak hadir sembahyang berjemaah. Siapa berita kepada Rasul gitu? Kata Rasul lagu mana? Walladhi nafsi biyadi. Rasul sumpah tak sekarang. Demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggamangnya. Demi Tuhan yang nyawaku di dalam genggamangnya. Allah Rasul bersumpah. Laqad hamamtu. Aku amat-amat berkeinginan an amura bihatabin, supaya ada orang kupu kayu api banyak. Baik, lepas daripada tu thumma amura bis salati fayu'adzina laha. Kemudian aku perintah orang sembahyang dan aku latih seorang tu imam, lepas tu Bilal ataupun muadzin melaungkan azan untuk sembahyang tersebut. Baik, lepas daripada tu thumma ukhalif ila rijalin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum. Maka aku akan pergi cari orang hak lelaki hak dak mari sembahyang, aku nak bakar rumah. Bakar rumah ni benda membinasakan harta. Pada asalnya tidak boleh kita membinasakan harta. Hukum membinasakan harta, hukum dia adalah haram. Tetapi Rasul nak buat benda tu kerana dia kerana melihat perbuatan dia lebih teruk lagi daripada membinasakan harta. Siapa ke Rasul nak bakar? Allah Rabbi. Sebab itulah sebahagian daripada ulama kata sembahyang berjemaah bagi lelaki yang mempunyai kemampuan ni bukanlah sunnah muakkadah dan bukanlah fardu kifayah, bahkan hukum dia adalah fardu ain. Dia berbeza dengan orang puang. Orang puang dia tidak sama hukum dia seperti lelaki. Allah Ta'ala bagi kelonggaran dan keringanan kepada perempuan. Orang puang tak ada masalah dia nak semayang seorang ke, nak semayang jemaah ke, tak ada masalah dia. Kalau tak boleh, tak semayang. Nak semayang, kalau asas semayang, tak ada masalah. Nah, cuma memanglah hak comelnya semayang berjemaah. Hak tu hak yang paling comel. Tapi kalau nak semayang seorang pun tidak makruh, tidak sama seperti orang lelaki. Bahkan sebahagian daripada ulama mengatakan haram muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang berjemaah, semua kita tahu dia mempunyai kelebihan yang tidak sama dengan orang yang sembahyang seorang diri. Dia apabila sembahyang itu mempunyai kelebihan, ganjaran pahala yang besar, sebenarnya ia memberi kekuatan kepada orang Islam. Sebab itulah agama bagi penekanan kepada setiap orang Islam melakukannya. Sebab dia akan memberi kekuatan kepada orang Islam. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdhulu salatal fadhi bi 25 darajah. Sembahyang berjemaah dia lebih daripada sembahyang seorang diri dengan 25 darjah. Dalam riwayat yang kedua daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdalu salatal fadhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah dia lebih daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjah. Ada riwayat 25 dan ada riwayat 27. Imam Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ini, kata Imam Nawawi sebenarnya dua hadis ini tidak bercanggah. 25 bagi orang yang tertentu, 27 bagi orang yang tertentu. Semakin tinggi keikhlasan seseorang, semakin banyak gandaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Semakin susah seseorang di dalam melaksanakan tanggungjawab dia sebagai sebagai hamba Allah, maka semakin banyak ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan
ganjaran kepada orang yang sabar tanpa ada perhitungan. Kerana orang hak yang sabar adalah orang hak yang cukup susah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman salaf dulu, di zaman salaf, orang hak yang tidak sembahyang, orang hak yang tidak sembahyang dituduh mereka sebagai orang kafir. Di zaman salaf, berbeza di zaman kita. Di zaman salaf dulu, kalau orang tu tidak sembahyang, ada orang Islam tak sembahyang, maka dia akan ditomoh sebagai orang kafir. Kerana melihat kepada beberapa hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Antara seorang lelaki dan syirik serta kekufuran adalah meninggalkan sembahyang. Itu benteng, dinding, perbatasan di antara seorang lelaki dan kekufuran. Rasulullah sebut lagu tu. Perbatasan, benteng, dinding di antara seorang lelaki dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sembahyang. Begitu juga di sana ada hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian di antara kami dan mereka itu adalah sembahyang. Faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa yang tinggal sembahyang maka sesungguhnya dia kufur. Di zaman salaf dulu, mana-mana lelaki hak yang balik, hak yang berakal, kalau dia tak sembahyang, maka akan dituhmah sebagai orang kafir. Di zaman salaf. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang lelaki hak yang tidak hadir sembahyang berjemaah. Sani hak yang tak sembahyang. Hak ni tidak hadir sembahyang berjemaah, maka akan dituhmah sebagai golongan munafiqun. Di zaman salaf dulu. Kerana sifat munafiqun adalah dia malah untuk melakukan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut la yadhkurunallaha illa qalila. Golongan munafiqun dia tidak menyebut Allah, dia tidak berzikir kepada Allah, dia tidak ingat kepada Allah, melainkan sikit. Sebab itulah dia malah untuk hadir ke masjid, ke tempat-tempat yang didirikan sembahyang berjemaah. Begitu di zaman salaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita membincangkan berkenaan dengan pentingnya sembahyang jemaah dan ia memberi kekuatan kepada setiap ataupun kekuatan kepada orang Islam, penting juga kita kena sebut golongan manakah yang dituntut, yang dikatakan sunnah ataupun yang dikatakan wajib mengerjakan sembahyang berjemaah. Apa yang disebut oleh ulama adalah orang yang apabila cukup syarat-syarat ni, maka dia termasuk dalam golongan yang dituntut untuk mengerjakan sembahyang berjemaah. Yang pertamanya adalah lelaki. Jadi perempuan tidak dituntut sebagaimana dituntutnya kepada lelaki untuk mengerjakan sembahyang berjemaah. Yang keduanya mesti kena berakal. Orang gila tidak dituntut mengerjakan sembahyang berjemaah. Yang ketiganya adalah mesti kena balik. Jadi kanak-kanak yang belum balik tidak dituntut mengerjakan sembahyang berjemaah sebagaimana dituntut orang yang balik. Yang keempatnya adalah dia tidak bermusafir. Kalau orang bermusafir, dia tuntutan dia tidak sama dengan orang yang duduk kampung. Dan sebab orang bermusafir ni dia tidak sama dengan orang duduk kampung. Yang kelimanya dia tidak mempunyai keuzuran yang tertentu. Sakit dan seumpamanya. Apabila cukup 5 syarat ni, kalau dia tidak hadir sembahyang berjemaah, pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh, pandangan sebahagian daripada ulama mazhab lain mengatakan hukum dia adalah haram. Sebab telah cukup padanya syarat untuk dituntut kepada dia mengerjakan sembahyang berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan sembahyang berjemaah, antara perkara yang penting untuk kita bincangkan adalah tempat manakah yang diperintah kepada kita untuk mengerjakan sembahyang berjemaah. Manakah tempat yang diperintah kepada kita untuk mengerjakan sembahyang berjemaah? Jawapannya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan tempat yang khusus untuk dia mendirikan sembahyang. Berbeza dengan umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum daripada ni dia tidak boleh mengerjakan ibadat melainkan dia kena pergi di rumah ibadat. Mesti dia kena pergi di rumah ibadat. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli."
Diberi kepada aku 5 perkara, yang mana 5 benda ni tidak pernah diberi pun kepada umat-umat sebelum daripada aku. Ini adalah benda yang khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untuk aku bumi dan tanah ini adalah masjid, tempat sujud, tempat sembahyang, wa tahura, dan alat yang dijadikan penyuci sebagai ganti kepada air bagi orang yang tidak mendapati air untuk mandi dan untuk berwudu. Lalu kata Rasulullah, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Mana-mana hamba Allah dari kalangan umatku, apabila masuk waktu sembahyang di mana saja dia berada, mesti dia kena sembahyang. Ni ada sebahagian daripada masyarakat kita, sebab tak sembahyang, sebab apa? Sebab tak jumpa masjid dengan surah. Ini adalah salah sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada masyarakat kita, nak sembahyang, kata bila tak jumpa masjid surah dah apalah. Kita qada lah. Dia buat mudah gitu je. Sebenarnya tak boleh begitu. Mengeluarkan sembahyang daripada waktunya tanpa uzur syar'i, hukum dia adalah dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Antara tidak ada uzur syar'i adalah orang tu nak sembahyang, nak jumpa masjid surah. Nak jumpa masjid surah, dia kata tak apa, qada sembahyang. Itu adalah salah muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita antara ayat yang boleh dikatakan orang yang duk bagi masjid surah ni ingat ayat. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Ayat ni orang ingat belaka. Daripada budak sampai kau tu, hok bagi masjid lah, hok bagi surah lah. Tu imam baca semua ayat ni. Apa maksud fawailul lil musallin? Wail ada dua penafsiran ulama. Yang pertamanya wail ni adalah wadin fi jahannam. Satu lembah di dalam neraka jahannam. Satu. Yang keduanya wail ni dengan makna halak, kebinasaan. Maksud dia, sama ada kebinasaan ke ataupun satu wadi dalam neraka jahannam, kedua-dua perkara ini memang perkara berat. Ini azab daripada Allah. Celaka. Punuh ranuh. Orang yang sembahyang, yang lalai mereka itu daripada sembahyang mereka. Apa maksud sahun di sini? Kalau kita tengok ramai di kalangan ulama salaf menafsirkan sahun di sini dengan makna alladhina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya mendatangkan satu athar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas menafsirkan ayat ini dengan maksud orang yang lalai di sini adalah orang yang mentakhirkan, melewatkan sembahyang daripada waktunya. Bukan tak sembahyang, tapi sembahyang di luar waktu tanpa sebarang uzur syar'i. Antara orang yang melewatkan sembahyang tanpa uzur syar'i adalah tidak sembahyang ketika nak jumpa masjid surah. Sedangkan sembahyang bukanlah disyaratkan masjid surah. Hak ni disebut secara jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Siapa di kalangan umat aku dak kira dia, kalau masuk waktu sembahyang di mana saja dia ada, mesti dia kena sembahyang. Dak jumpa masjid surah sembahyang atas tanah. Mayang takut kotor. Dia kotor ni tak semesti najis. Kita ke orang belajar fiqh, kotor tak semesti najis. Najis kotor, tapi tak semesti kotor tu najis. Ingu, kotor, tapi tak najis. Air liur, kotor, tapi tak najis. Jadi sekarang ni mu kata kotor tu, maksud kotor tu najis ke tak? Kalau sekiranya takut najis, takut ni tak yakin. Dia kena ingat dalam bab najis, selama mana kita tidak yakin najis, kita hukum sebagai suci. Itu begitu kaedah dalam fiqh. Jadi kalau kita nak sembahyang tanah, dah megang tahi lembu ada sini. Dah yakin tak ada? Tak yakin. Tak yakin, hukum dia adalah suci. Begitu sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang apabila masuk waktu sembahyang, di mana saja dia berada dia sembahyang, tanpa dicari masjid, tanpa cari surah. Kalau ada masjid ada surah, tu comel lagi. Asal kata masuk waktu, tak kira lah ada masjid ke tak ada masjid ke, ada surah ke tak ada surah, dia tak sembahyang. Golongan inilah yang dinamakan sebagai golongan yang betul-betul menjaga sembahyang.
Hak yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah mu menjaga sembahyang fardu 5 waktu. Bagaimana jaga sembahyang fardu 5 waktu? Setiap kali masuk waktu sembahyang, ketika diwajibkan kepada kita sembahyang, terus kita sembahyang tanpa kita mencari alasan-alasan yang tidak munasabah, yang tidak diizinkan oleh syarak untuk meninggalkan sembahyang ataupun untuk tidak melakukan sembahyang di dalam waktu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang hak yang paling afdal, sembahyang boleh kita nak sembahyang di mana-mana sahaja. Cuma hak yang paling afdal, tempat kita sembahyang adalah masjid. Hak tu hak yang paling afdal. Kita nak sembahyang di mana-mana saja tak ada masalah. Cuma hak yang paling afdal adalah sembahyang di masjid. Hak tu hak yang lebih afdal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, sallu fi buyutikum, fa inna afdalas salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Kata Rasulullah, wahai manusia, hendaklah kamu sembahyang di rumah-rumah kamu. Mu jangan ada sembahyang di rumah kamu, mu jangan jadikan rumah kamu seperti perkuburan. Mu kena sembahyang di rumahmu. Maksud sembahyang hak yang Rasulullah suruh kita sembahyang di rumah adalah sembahyang sunat. Sebab itulah ulama kata hak yang paling afdal kita sembahyang sunat adalah di rumah. Kata Rasulullah, wahai manusia, mu kena sembahyang di rumah kamu. Baik. Melainkan sembahyang fardu. Sembahyang fardu tidak afdal sembahyang di rumah. Seafdal-afdal sembahyang ada sembahyang di rumah, melainkan fardu barulah tidak afdal di rumah, bahkan hak yang paling afdal di masjid. Kerana masjid adalah tempat hak yang paling mulia. Sebaik-baik, semulia-mulia tempat di atas muka bumi adalah masjid. Dan masjid, tak kira masjid mana pun hukum dia sama. Masjid Kuala Libar ke, masjid Ngabang Tengah ke, masjid Terapung ke, masjid Cenering ke, dia hukum dia sama. Nah, walaupun ada masjid hak tu ada aircon, hak tak ada aircon, hak tu benda lain lah. Hak tu benda zahir lah. Hak tu benda teknikal je. Tapi daripada sudut kedudukan di sisi Allah sama sahaja. Melainkan 3 masjid yang berbeza. Yang pertamanya Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi, yang ketiganya adalah Masjid Al-Aqsa. Sebab itulah di sana ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita memilih masjid yang jauh untuk mengerjakan sembahyang, sedangkan ada masjid yang dekat dengan kita boleh kita mengerjakan sembahyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh mung bermusafir melainkan hanya kepada 3 masjid. Kalau mung nak bermusafir tujuan semata-mata nak sembahyang, Rasul larang. Sebab mana-mana masjid sama. Dia tidak ada perbezaan. Semata-mata nak sembahyang, kalau ada tujuan lain, itu masalah lain. Kita pergi Masjid Usila sebagai contoh. Masjid Kuala Libar ada. Hak Masjid Kuala Libar dekat rumah kita, pergi Masjid Usila. Tapi bukan semata-mata nak sembahyang, bukan. Sebab apa? Sebab ada kuliah di Usila. Sebagai contoh. Okey, hak tu tidak menjadi masalah. Tapi kalau tujuan semata-mata nak sembahyang, hak tu dilarang oleh Rasulullah. Kerana benda? Kerana kita dilarang melakukan perkara yang sia-sia. Jadi, mung berhabis masa, berhabis minyak motor, berhabis tenaga untuk buat benda yang mung boleh buat tepi rumah mung dan fadilat sama. Kelebihan sama. Berbeza dengan 3 masjid ni. 3 masjid ni tidak mempunyai, tidak sama dengan kedudukan masjid pada tempat-tempat yang lain. Itu kita kena ingat. Itu kita kena tahu hukum. Kadang-kadang orang yang duk dengar, duk belajar tak tahu lagi hukum. Oh, hamba baru tahu hari ni hukum. Rupanya tak boleh gitu. Tak boleh ya. Ini disebut dalam hadis. Kata Rasul, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh bermusafir untuk mengerjakan ibadat sembahyang semata-mata, melainkan hanya kepada 3 masjid. Untuk masjid lain tak boleh. Sebab dia? Sebab benda tu sama je. Sembahyang masjid Kapur ke, masjid Kapur Nur ke, sama je. Jadi apabila sama, jangan kita mengsia-siakan waktu kita, tenaga kita untuk melakukan perkara yang boleh kita lakukan di tempat kita. Hak yang berbezanya adalah 3 masjid. Masjidil Haram, itu satu sembahyang di Masjidil Haram, digandakan 100,000 berbanding dengan sembahyang di tempat yang lain. Yang keduanya Masjid Nabawi, 1,000 lebih berbanding daripada tempat yang lain. Yang ketiganya adalah Masjid Al-Aqsa, sebanyak 500 ganda berbanding dengan sembahyang di tempat yang lain. Maka alangkah beruntungnya bagi mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemampuan dapat sembahyang di Masjidil Haram, dapat sembahyang di Masjid Nabawi, juga dapat sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membincangkan tentang kelebihan ataupun tentang sembahyang berjamaah,
Maka antara perkara yang perlu kita kena bincangkan juga adalah bilakah dikatakan seseorang tu dapat fadilat berjemaah? Bilakah dikatakan seorang itu dapat fadilat kelebihan berjemaah? Apa yang disebut oleh ulama fiqh, apabila seseorang itu sempat sembahyang bersama dengan imam, walaupun dia sempat ketika imam hampir memberi salam, maka dia dikirakan sempat berjemaah. Abu ulang sekali lagi. Sekarang ni, orang tu mari lewat. Tu imam nak bagi salam lela tau. Baru dia akad takbiratul ihram. Masa dia akad takbiratul ihram, tu imam nak bagi salam lagi. Dia niat, dia jadi makmum kepada tu imam tersebut. Dan apa yang perlu dia buat? Adalah dia duduk. Dah nak duduk, tu imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tak apa, dia dah duduk pun. Sebab dah nak duduk. Tapi dia dang masuk dalam sembahyang sebelum tak bagi petik imam bagi salah. Dia kira dang berjemaah. Dan ganjaran kelebihan sembahyang berjemaah, hak yang kata dapat 25 darjat, 27 darjat, dia dapat. Bukanlah maksud hak yang boleh berjemaah, pahala berjemaah, kelebihan berjemaah, mesti kena dang takbiratul ihram dengan tu imam. Tak semesti begitu. Asal kata dia dang berjemaah walaupun hanya satu juzuk daripada sembahyang dia, maka dikirakan dang berjemaah. Cuma tak samalah. Orang dang berjemaah ketika tu imam takbiratul ihram dengan orang dang jemaah lah sekali. Dah sama, atau dah sama. Hak ni boleh 27, hak ni boleh 27. Sama-sama 27. Cuma hak ni 27 kuning. Hak ni 27 supi ais kering je. Kalau kita gitu lah. 27 kau dah 27. Tapi beza lah. Hak ni banyak lah. Hak takbiratul ihram lah. Tapi hak ni sikit je. Tapi tetap 27. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah imam saat ni bagi salam dah, sapakum, tinggal lagi warahmatullah. Dia kita kena ingat sekurang-kurang salam adalah assalamualaikum. Kita apabila kita ucap assalamualaikum, jadi bermakna kita telah keluar daripada sembahyang. Sebab sekurang-kurang salam assalamualaikum. Manakala warahmatullah itu adalah sunat, bukan wajib tu. Sebab itulah kalau kita sembahyang, sampai assalamualaikum tiba-tiba ketuk. Contoh kita kata dok tahan sangat, masa sembahyang duk geliat dah dok tahan ketuk Duk tahan ketuk duk geliat gitu dah. Assalamualaikum dok adang sampai warahmatullah ketuk. Maka selesai dah sembahyang kita. Selesai dah sah dah sembahyang kita sebab kita keluar dah daripada sembahyang. Cuma tak boleh dah kita nak bagi salam yang kedua. Nak bagi salam yang kedua tak boleh dah. Walaupun salam kedua sunat, tak boleh dah. Sebab apabila kita tidak ada wudu, maka tidak boleh lagi kita melakukan perbuatan sembahyang yang disyaratkan kena ada wudu. Haram dah dibagi salam yang kedua. Tapi sembahyang dia sah. Berbeza baru assalamu ketuk. Dadang sampai kung lagi, waktu batal sembahyang. Kena sembahyang bulat. Nak sambung-sambung tak boleh. Allah sayang, tinggal sikit lagi. Biar ambil sembahyang sambung lah. Tak boleh. Mesti kena ambil start daripada awal semula. Baik. Benda yang kita nak cerita, andai kata makmum saat ni tu, dia sempat dengan tu imam, setelah daripada tu imam sampai kepada lafaz kum, maka dia tidak dikirakan sempat berjemaah dengan imam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang berjemaah adalah perkara yang cukup penting. Perkara yang cukup penting bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya sembahyang berjemaah kita dapat lihat daripada beberapa sudut. Antaranya adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan berjemaah itu sendiri. Dan antaranya adalah tentang amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang lelaki yang tidak hadir sembahyang berjemaah. Dan antaranya lagi kita dapat tengok sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah, suruh kepada Aisyah supaya kabar Abu Bakar yang menjadi imam. Jadi pendekkan cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahawa sahabat dia sedang sembahyang berjemaah. Rasul sedang tengok sekejap. Buka tabir, Rasul tengok sahabat dia sembahyang berjemaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum. Lepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi benda yang Rasul cukup gembira. Benda yang Rasul cukup suka. Yang dilakukan oleh umat dia.
Sehingga kan benda ni cukup diambil berat oleh Rasulullah sebelum daripada Rasul wafat, adalah umat dia bukan setakat jaga sembahyang, bahkan sembahyang secara berjamaah. Yang sembahyang secara berjamaah ni, muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya adalah kekuatan kepada umat Islam. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang ke Madinah, mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat adalah Rasul bina Masjid Nabawi agar dapat mengumpulkan para sahabat sembahyang bersama dengan Rasul secara berjamaah. Kerana apabila terbentuknya negara Islam, maka mesti orang Islam mempunyai kekuatan. Maka dilatihkan kekuatan itu melalui berjemaah di dalam sembahyang. Orang yang sembahyang berjemaah, ada orang yang khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Maka orang yang tidak khusyuk sebenarnya didapat ganjaran yang besar, dibantu oleh orang yang khusyuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada masjid dibina di zaman Rasulullah, maka Rasul bincang pula dengan para sahabat. Kita nak buat mana? Nak supaya orang pakat mari belaka semayang apabila masuk waktu. Sebab semayang ada waktu dia kan. Sampai masuk waktu, orang, kita nak panggil orang mari belaka, kita nak buat mana? Rasul bincang dengan para sahabat dia. Ada sebahagian daripada sahabat, dia cadang supaya guna teropek. Sebagaimana Pok Yahudi. Pok Yahudi apabila masuk waktu ibadat dia, dia tiup, ni tiup. Rasul tak terima. Kerana dia Rasul tak terima? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka menyamai dengan agama yang lain. Ada orang bagi cadangan kepada Rasul untuk bunyi loceng sebagaimana yang dilakukan oleh Pok Kristian. Kristian apabila sampai masa waktu semayang dia, bunyi loceng. Ting, ting, ting. Rasul tak terima. Ada orang, sebahagian daripada sahabat, memberi cadangan untuk ingat api. Ada sebahagian daripada sahabat, memberi cadangan untuk diakak bendera. Tapi ingat api ke akak bendera ke, dia tidak memberi faedah kepada orang yang duduk jauh. Bukan semua orang nampak. Maka, lepas daripada itu tidak ada keputusan. Ada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Abdullah bin Zaid. Malam tu dia tidur. Dalam tidur dia bermimpi ada seorang bawa loceng. Dia pun minta orang tu nak beli loceng. Minta dengan orang tu loceng. Orang tu tanya nak buat benda. Dia kabarlah nak kumpul orang sembahyang. Maka orang yang dalam mimpi dia kata, "Wana, munak dak aku nak ajar kepadamu benda yang lebih baik daripada benda yang mung nak guna saat ni tu." Benda. Okey, mung kata ni, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lafaz azan. Lafaz azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma hamba dengar ataupun hamba riwayat daripada guru hamba, ada beberapa orang guru hamba, dengan bunyinya Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, kita boleh baca Allahu akbar, Allahu akbar. Orang faham kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh? Boleh baca Allahu akbar, Allahu akbar. Macam ramai-ramai baca. Dan boleh juga baca Allahu akbar, Allahu akbar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan hamba riwayat, hamba dengar daripada guru hamba, yang mana guru hamba ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia, guru ambil daripada guru dia sampai kepada Imam Muslim, Imam Muslim ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia sehingga kepada Abdullah bin Zaid, sehingga kepada Rasulullah. Hamba ambil Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi jangan buat sini lah. Jangan buat sini. Buat sini baca macam biasalah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi ada sebahagian daripada masjid di negara Syria, ada sebahagian masjid di negara Syria dibaca Allahu akbar, Allahu akbar ketika dia azan. Boleh, sebenarnya boleh, tak ada masalah lah. Cuma kita nak ceritanya, apabila dia bermimpi dengan perkataan tersebut, esokkan dia jumpa dengan Rasulullah. Jadi apabila dia jumpa dengan Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah, maka Rasulullah suruh dia ajar kepada Bilal bin Rabah. Kerana Bilal bin Rabah anda minka sautah, dia lebih nyaring suara. Baik, jadi lafaz azan yang Abdullah bin Zaid bermimpi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Bilal bin Rabah laungkan apabila masuk waktu, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengumpul sahabat agar dapat sembahyang berjemaah. Sebab itulah laungan azan saat itu. Sebab itulah orang yang melaungkan azan bukan biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan luar biasa di sisi Allah. Orang yang cukup hebat di sisi Allah taala sebab dia mengajak manusia kepada kebaikan.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih comel? Ini sebuah perkataan berbanding dengan orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis antara kelebihan orang yang melaungkan azan yang diberikan oleh Allah, yang Allah Taala beri kepada dia di akhirat kelak adalah atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang panjang tengkok pada hari kiamat. Bukan panjang tengkok cacat. Ia adalah kiasan orang yang cukup mulia. Panjang tengkok ni orang yang cukup mulia. Orang pakai kenal belaka dia. Orang yang mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia? Kerana asbab dia sampai ke orang boleh mari masjid, kumpul sembahyang berjemaah. Tetapi alangkah sedihnya masyarakat kita, sebahagian daripada masyarakat kita ataupun sebahagian besar daripada masyarakat kita sampai ke serak suara Tok Bilal. Serak suara Tok Bilal. Dok mari juga. Kalau jemaah tu 5 orang, 5 orang tu lah. 5 orang tu lah. Kalau 6 orang, 6 orang tu lah. Serak suara Tok Bilal. Dok mari juga. Padahal Tok Bilal tu bukan ngajak pergi judi, bukan. Bukan ngajak pergi judi, bukan ngajak pergi curi, bukan ngajak pergi merokok, bukan ngajak pergi buat jahat. Ajak benda yang cukup baik. Benda ni kalau dilakukan di zaman Rasulullah, bermakna orang ni adalah orang yang betul-betul beriman. Kalau tak buat benda ni, akan ditomah sebagai golongan munafiqun, sebagaimana yang kita cerita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum daripada kita berhenti pada malam ni, sekali lagi kita nak sebut sembahyang berjemaah benda yang cukup penting. Ia memberi kekuatan kepada umat Islam. Sebab itulah Nabi SAW cukup mengambil berat tentang sembahyang berjemaah. Bagi orang yang berat untuk sembahyang berjemaah, maka 2 perkara yang perlu dia buat. Yang pertamanya adalah berusaha, yang keduanya berdoa kepada Allah. Manakala bagi orang yang mampu untuk jaga sembahyang berjemaah, juga 2 perkara yang perlu dia buat. Yang pertamanya dia kena bersyukur kepada Allah di atas nikmat tersebut. Yang keduanya adalah dia kena berdoa agar Allah Ta'ala bagi kepada dia, tetapkan perkara tersebut kepada dia sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita rasa malam ni pertemuan kita di sini dulu dan kita mengharapkan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.